pagi. So bersama saya Cikgu Najib. So pada pagi ini seperti yang dijanjikan, saya akan membuat satu eksperimen dan menjelaskan sedikitlah bagaimana eksperimen menyadu logam dilakukan. So ini ada di dalam subjek KBSM Sains tingkatan 4. So dekat sini macam mana kita nak jadikan sudu besi ni seperti ini. Seperti ini. So ada beza sebab di bahagian atas tu telah saya sadukan dengan logam copper ataupun logam cuprum, dan di bahagian atas tu kalau kita nampak warna dia lain lah. Warna dia seakan-akan lebih cantik lah, lebih berkilat sebab dia warna keemas-emasan. So yang ini penyanduran logam ni telah saya lakukan selama lebih kurang dalam 4 ataupun 5 minit sahaja. So inilah kesannya. Saya buat cepat je So nanti kita nak tengoklah macam mana kita nak jadikan penyanduran logam ni lebih baik dan lebih sempurna terhadap sudu besi ni. So kita boleh sadu sudu besi ke ataupun pelbagai peralatan yang lain. So basically kita boleh menyadu pelbagai jenis logam. Biasanya kita akan, kalau dalam sains di makmal, kita akan sadukan kunci, duit shilling, sudu besi, paku. Itulah antara logam-logam yang sering kali digunakan di dalam peperiksaan ataupun uji kaji di dalam makmal sains. So jom kita saksikan bagaimana nak membuat penyaduran logam. Ayuh. Okey, ini adalah bahan-bahan bagaimana kita nak menyadu sebatang sudu besi. So saya nak sadu sudu besi ni dengan kepingan copper ataupun dengan kepingan cuprum. Kita boleh sadu dengan pelbagai jenis logam yang kita nak lah. So saya nak sudu besi saya nampak macam warna emas. So saya pilih logam copper. So kita mesti menggunakan elektrolit ataupun air yang mempunyai sifat yang sama seperti logam kita. So saya beli cuprum 2 sulfat di Shopee yang telah saya tukarkan menjadi larutan elektrolit cuprum 2 sulfat. Okey. So kita juga memerlukan bekalan kuasa elektrik. Ataupun jika kita tidak ada kuasa power supply seperti ini, kita boleh menggunakan bateri saja yang ada terminal positif dan juga terminal negatif. So dekat sini saya boleh ubah volts yang saya nak lah, sama ada saya nak tinggikan voltan ataupun rendahkan voltan. Selain daripada itu, kita memerlukan 2 klip wire. So saya ada 2 klip wire, yang pertama warna merah dan yang kedua warna hitam. So untuk menyadu sebatang besi ini ataupun membuat penyaduran logam adalah sangat mudah. So elektrod kita adalah yang pertama copper, kepingan copper, dia akan duduk di bahagian positif. Positif untuk kepingan copper. Manakala logam yang hendak kita sadu akan duduk di bahagian negatif ataupun cathode. Sudu ni yang saya nak sadu, dia akan menjadi terminal cathode ataupun negatif, dan logam yang digunakan untuk menyadu iaitu cuprum akan duduk di bahagian terminal positif. Okey, step yang pertama, kita klipkan klip wire kita pada power supply iaitu positif, dan positif anode kita akan klipkan dia pada positif iaitu logam kita yang kita gunakan untuk menyadu. Okey, ambil satu lagi klip wire dan kita akan attachkan dia, kita akan klipkan dia pada terminal negatif ataupun cathode. Okay, untuk cathode yang satu lagi, saya akan klipkan hujung terminal cathode kepada sudu yang hendak disadu. Sudu yang hendak saya klip di bahagian belakang lah. Tapi bahagian belakang yang mekarat, saya nak klip di bahagian sini lah. Okey, kemudian celupkan kedua-dua terminal anode dan cathode tu tadi, anode dan juga cathode, ke dalam elektrolit cuprum 2 sulfat kita tadi. Cuprum 2 sulfat kita tadi. So lepas tu kita boleh hidupkan lah switch kita. Saya akan hidupkan iaitu pada 2 volt lah. So kita akan tengok lah apa yang akan berlaku sekejap sahaja lagi.
Tingkatkan sedikit voltan dia. Saya saja je, kita kuatkan sikit. Kita bagi dia 6 volt lah. 6 volt. 6 volt ni bersamaan dengan saiz bateri yang besar tu. Okey je, kita boleh buat. Sampai kalau nak buat sampai 12 volt pun boleh. Kita cuba dulu 6 volt dan kita tengok apakah kesudahannya. Okey, setelah beberapa minit, jom kita tengok. Kita tengok apa yang berlaku kepada sudu kita. So kita matikan dulu. Okey. So nampak sudu kita dah bertukar warna. So sudu kita dah bertukar warna. Ini hanya selepas beberapa minit lah. Dia bertukar menjadi warna kupram, warna copper. So dia perlukan beberapa teknik lagi supaya penyaduran logam kita menjadi lebih cantik dan juga lebih sempurna lah. Kalau kita tengok sini, di bahagian depan sahaja yang disadu dengan logam copper, tetapi di bahagian belakang tidak. Maksudnya kita kena lakukan sesuatu. Yang ini kita akan bincangkan dalam sesi yang akan datang. Okey, apa pula yang terjadi kepada terminal anode? Kita tengok apa yang terjadi kepada terminal anode. Logam copper kita. Kalau kita tengok kat sini, warna dia pun dah berbeza. Warna yang ini yang tidak digunakan untuk menyadu, tetapi yang ini yang disadu. So warna dia apa jadi? Warna dia semakin pudar dan dia menjadi semakin rapuh lah, sebab dia telah digunakan untuk menyadu logam. So kita nampak jisim dia semakin berkurangan lah, ataupun dia menjadi semakin nipis. Okey, kita dah selesai kita dah selesai menyadu logam. So apa yang dapat saya simpulkan di sini adalah penyaduran logam ini tidaklah begitu sempurna dan tahan lama. So macam mana kita nak buatkan logam yang disadu ni? Sebagai contoh, yang saya buat ni adalah sudu besi disadu dengan logam kupram, tahan lebih lama adalah dengan menyadu dengan jangka masa yang lebih panjang. Saya buat 4 hingga 5 minit sahaja, tetapi untuk menyadu dengan lebih baik, kita mungkin boleh tingkatkan masa penyaduran logam sehingga mungkin 2 atau 3 jam. Selain daripada tu, kita juga boleh menggunakan mesin supaya memastikan sudu ini sentiasa berpusing di dalam elektrolit tadi, cecair elektrolit. Sebagai contoh, dia kena berpusing seperti ini. Dia kena berpusing seperti ini. Dia kena pusing macam tu lah, supaya penyaduran logam dapat dilakukan dengan lebih sempurna terhadap semua bahagian sudu. So kalau kita buat celup macam ni sahaja, penyaduran logam tu tidak sempurna. Sebab di dalam soalan, sesetengah soalan dia akan tanya, jelaskan 2 kaedah yang boleh digunakan untuk memperbaiki. Awak boleh pilihlah 2 soalan, 2 kaedah yang terbaik. Pertama, pusingkan logam yang hendak disadu sepanjang proses, ataupun tingkatkan jumlah masa penyaduran logam kepada 2 sehingga 3 jam. Okey, yang ketiga adalah, awak nampak tak apa yang berlaku terhadap sudu besi ni? Di bahagian hujungnya sahaja yang disadu, tetapi batang dia tak ada. So apa yang awak perlu buat? Pastikan semua bahagian sudu ini masuk di dalam elektrolit. So kita ada elektrolit kita, iaitu kupram 2 sulfat, tetapi gafur tu tak masuk semua, batang dia tak kena air. Macam mana nak meningkatkan kualiti penyaduran logam? Kena masukkan semua bahagian sudu. Semua bahagian sudu masuk dalam elektrolit, barulah penyaduran logam tu dianggap sempurna dan semua bahagian sudu, permukaan sudu telah pun disadu. Itulah 3 kaedah yang boleh digunakan untuk mempertingkatkan kualiti penyaduran logam. Ini semua bagi menjawab soalan-soalan KBSM tingkatan 4 Sains, dan seringkali dia boleh keluar di dalam soalan perpesaan SPM pada bahagian B. Pada bahagian B ataupun pada bahagian A boleh juga.
Sebab dia akan tanya apakah pemerhatian yang awak dapat daripada eksperimen yang anda lakukan. Apakah pemerhatian yang boleh anda buat pada anod. So anod tu adalah logam yang telah awak gunakan untuk menyadu. So apa yang dapat kita perhatikan, logamnya menjadi semakin nipis. Logamnya menjadi semakin nipis. Sebab apa dia menjadi semakin nipis? Sebab kuprum ini tadi telah pergi kepada sudu besi. Dan apa pula yang dapat awak perhatikan pada bahagian katod, iaitu sudu besi awak tadi. Sudu besi kita telah bertukar warna menjadi warna perang, dan copper telah terenap di bahagian sudu besi. Apa yang terjadi? Pemerhatian kita kepada anod. Ni anod kita, iaitu positif. Jisim berkurangan dan menjadi semakin nipis. Itulah yang sering kali ditanya, iaitu pemerhatian. Dan juga apakah kaedah yang boleh ditambah baik untuk menyadukan logam dengan lebih sempurna. Cikgu dah jelaskan tadi 3 kaedah. So terima kasih banyak, selamat mencuba. Okey, dekat mana cikgu dapat bahan-bahan ni? Semuanya dekat Shopee. Awak kalau nak buat sendiri pun boleh, just beli dekat Shopee je dan cuba DIY, cuba buat dekat rumah. Gantikan power supply tadi dengan bateri saja pun dah boleh. Simple kan? Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.